إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار الصالحين ووصية الله تعالى في وفيكم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. Kaum muslimin ahli Jumaat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, satu Jumaat lagi yang kita di bawah naungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu Jumaat lagi yang kita dapat beriktikaf dalam masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala demi untuk kita mengumpulkan pahala-pahala kepada kita selepas mana kita kembali kepada rahmat Allah Ta'ala. Maka segala kebaikan dan hasanah yang kita mengerjakan pada hari ini, kita akan menempuhi ataupun mendapat menerima balasan kebaikan saat itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut apa yang kita melaksanakan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala mengkurniakan rezeki-rezeki kepada kita, dapat kita menggunakan rezeki-rezeki itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian daripada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, saing-saing kita, kaum kerabat kita, tidak berapa lama, tidak berapa hari lagi mereka akan menggunakan rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada mereka saat itu demi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rupa ibadah haji dan umrah. Maka kita berdoa semoga mereka itu dapat berjalan ke tanah haram dengan selamat dan dapat menunaikan ibadah haji dan umrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan betul mengikut acara dan cara-cara yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah Ta'ala menerimakan pahala ibadah mereka dan juga Allah Ta'ala menerimakan segala hasanah-hasanah yang mereka mengerjakan. InsyaAllah Ta'ala satu hari nanti mereka yang dapat pergi hari ini seperti mereka itu adalah kita, yang kita akan kumpulkan harta-harta rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita demi kita menunaikan kewajipan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memfardukan kepada man istata'a ilaihi sabila, kepada mereka yang kuasa mengerjakan fardu haji, maka wajib bagi dia mengerjakan fardu haji. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi peluang bagi kita untuk kita datang belajar, mengaji tentang hukum-hukum hakam dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah Ta'ala masih lagi bagi kesihatan kepada kita demi kita menjagahkan kaki kita menuju ke masjid dalam semaya Jumaat hari ini. Dan Allah Ta'ala bagi lagi tenaga kepada kita supaya kita beribadah kepada Dia dengan berbagai-bagai ibadah yang Allah Ta'ala memfardukan ke atas kita. Maka alhamdulillah, tak berapa hari lagi, tak berapa bulan lagi kita akan melaksanakan satu ibadah, iaitu ibadah kurban. Bagi mereka yang kuasa dalam kurban, maka bagi mereka itu boleh buat persediaan demi untuk kurban
harta dan rezeki yang Allah Ta'ala beri saat itu kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dihormati Allah Ta'ala sekalian, hari ini khutbah kita tak ada nak kecek haji, tak ada nak kecek kurban, tetapi kita nak kecek diri kita. Bagaimana diri kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ummah manusia demi untuk menjadi tauladan, demi untuk menjadi contoh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nabi saat ini contoh bagi jin dan manusia demi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, ibadah kita walau kalau kita buat kena dengan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalaulah perangai akhlak kita yang kita melaksanakan setiap-tiap hari saat itu tak comel, maka ibadah kita yang kita buat saat itu boleh jadi tak menetapkan dalam banci kita, tetapi dia akan pindah kepada banci orang lain. Maka situ sangat rugi bagi kitanya. Salah satu perkara yang akan transfer pahala kita kepada banci orang lain ialah tak lain tak bukan punca daripada pengupat. Pengupat adalah satu penyakit yang mengebok dalam masyarakat kita. Pengupat adalah satu perasaan yang kebanyakan kita saat itu suka untuk mengupat, suka kecek hak orang-orang, dan suka kecek hak orang saat itu bukan benda yang comel, benda yang menjatuhkan martabat dan maruah orang yang kita kecek saat itu. Mengupat adalah salah satu sifat yang dikeji oleh agama Islam. Mengupat adalah satu perbuatan yang menjatuhkan taraf setanak seseorang saat itu daripada orang melia kepada orang yang tidak dimeliai oleh masyarakat, bahkan tidak dimeliai oleh kaum keluarga dia sendiri. Maka sifat mupak, ninta, perkara yang meruntuhkan kemajuan masyarakat. Sifat mupak, ninta, menjatuhkan maruah seseorang dan merosakkan ibadat seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 11 dengan ayat 12. Allah Ta'ala katanya, hammazim masya'im binamim. Bagi mereka yang suka berjalan mengupak hak orang, gi situ gi sini duk perhati hak orang untuk buat upaya mengupak. Nah, lepas tu manna'il lil khairi mu'tadin azim, suka menceroboh hak-hak orang dengan melakukan percubuhan dengan percakapan, perkataan. Imam Al-Ghazali dia bagi keterangan tentang mengupak ni, dia katanya ialah seseorang mengambil dan menggunakan hal orang lain, dia cerita kepada orang lain dengan tanpa izin tuan dia. Kaum muslimin, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu lepas, baru-baru ni lah tubik taklimat baru daripada pihak KJSY bahawa siapa yang post gambar-gambar masuk ke dalam sosial yang gambar saat itu terikat gambar orang lain yang bukan gambar kita saja, maka perbuatan macam tu kau kaiผิด กฎหมาย. Kalau kita merenungkan paraboning ni, tak lain tak bukan ialah ia untuk menjagakan daripada mengupak kita, menghasad kita, dengki kita, mengebarkan gambar-gambar orang dengan tanpa izin mereka itu. Ini adalah satu taklimat, satu matrakan untuk menjagakan kehinaan masyarakat dengan melalui kita sebar gambar-gambar dalam sosial. Maka taklimat ini tak lain tak bukan ialah selorong dengan ajaran Islam kita. Islam kita dia larang kita mengebarkan satu-satu perkara kecuali dapat izin daripada orang-orang yang berkenaan dulu. Ini adalah taklimat yang diajar oleh agama kita al-Islam.
Supaya orang yang kita mengebar gambar dia, suara dia, gapoh dia saat itu, nah, tak jatuh keburukan kepada dia. Dan ajar bagi kita bahawasanya setiap perbuatan kita saat itu pasti menghormatkan hak-hak orang lain. Maka ham ngupak saat itu Islam kita buat turun mari, hajar mari dulu daripada parabon ni tubik lagi. Dulu daripada ajaran kau kamdut ni tubik mari lagi. Tu nak kayak kata ajaran Islam saat itu dia sangat cukup dalam membinakan kemajuan masyarakat dan sangat cukup dalam menghormatku menghormatmu. Alhamdulillah. Di sini khutbah kita hari ini kita nak suluh bahawasa apa? Ham ngupak, kita nak ngupak ke orang saat ni tu. Adakah boleh faedah kepada kita? Kau timbul mudarat kepada kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat murka, sangat murih bagi mereka yang suka berjalan mengupak, duduk mengupak, tidur mengupak. Lah ni tak sepa dulu. Dulu kan nak mengupak kena jalan pergi cari orang. Lah ni berjalan pun boleh mengupak, mengupak dengan mertu. Duduk nyetak pun boleh mengupak, mengupak dengan mertu. Duduk mengiring pun boleh mengupak, mengupak dengan mertu. Bila-bila nak tidur boleh mengupak, mengupak dengan mertu. Kita mengupak dengan mertu tuk cangwak ciwit. Kalau kita tak ambil perhatian tentang perkara ning-ning, berarti kata kita hidup 24 jam boleh kata tu duduk dengan mengupak. Dan duk ceroboh hak-hak orang lain. Tanya apa untung situ? Adakah faedah boleh pada kita? Kau kemudaratan saat itu timbul ke atas kita. Saya nak cuba sebut satu kemudaratan yang timbul daripada sifat mengupak. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia sebut. Nak ayat satu perkara hari ini. Satu hadis yang dicerita oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sabda kata, la yadkhulul jannata qattat. Orang mengupak, orang suka mengupak tak boleh masuk syurga. Hadis Bukhari. Ni kalau kita ambil perhati tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata orang pengupak ผู้นินทาไม่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์แค่หะดีษสั้นๆตัวนี้เพียงพอแล้วต่อการที่เราจะขัดเกลาจิตใจของเรา dah mencukupi demi untuk kita nak membinakan hati kita, kita nak binakan jiwa kita, kita nak binakan taraf hidup kita tinggi. คนเราจะมีเกียรติหรือไม่มีเกียรติมันอยู่ที่ปากเป็นสื่อของหัวใจคนเราจะมีเกียรติจะสูงส่งหรือต่ำต้อยมันอยู่ที่หัวใจเป็นผู้กำหนดหัวใจเป็นผู้ชี้ชะตา kalau hati dia sentiasa suka hasad deki kau tak boleh nampak orang senang, tak boleh nampak orang lega, tak boleh nampak timbul sifat deki. Pas suka duk kecek hatu haning hak orang. Ikut temung wong song tena mano. Kumpulan tu kita mengupak hatu. Kau ada banyak orang mengupak kau kita duduk lama. Sebab apa kita buat macam tu? Oleh kerana hati kita tidak dibasuh oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi haluh kepada nafsu kita. Yang Nabi kata la yadkhulul jannata qattat, orang yang mengupak tak boleh masuk syurga. Hadis dicerita oleh Bukhari, ถือว่าhadisระดับขั้นสูงนะครับ hadis sahihขั้นสูง lalu tu hari ini teramai kita cek kata semenjak kita pandai kecek mari sampai ke winati duk dengar Ustaz Ajak khutbah saat ni tu berapa kali, berapa banyak orang kena kita mengupak ke dia. Lepas tu kita ingat ke tak kita mengupak pia ratik dah.
Patut kita nak minta maaf dengan dia macam mana? Patut perbuatan kita macam tu apakah faedah bagi akhirat kita? Dan apakah faedah bagi dunia kita? Kalau orang kita mengumpat, dia tahu, dia tak kenal kita, dia tak sayang dengan kita, dia tak percaya dengan kita. Kita kecek apa dia tak percaya, mana utama? คนเราจะมีเกียรติได้ต่อเมื่อพวกพ้องผู้ที่อยู่ละแวกเนี่ยให้ความนับถือแล้วผู้ที่มีความอิจฉาริษยาชอบนินทาเนี่ยใครเล่าจะนับถือต่อเมื่อไม่มีใครนับถือเกียรติของเขาก็ไม่มีให้นั่นคือเกียรติดุนยาแล้วเกียรติอาคิเราะห์จะเหลืออะไรอีกdi akhirat tidak ada marwah tidak ada syaraf amam Allah di hadapan Allah Ta'ala nanti. Lebih pada tu lagi คนที่เรานินทาว่าร้ายเขานั่นน่ะพูดถึงเขาในทางที่ไม่ดีน่ะ di akhirat esok ดุดไปอัลลอฮ์ Ta'ala ต่อสู้คดีกันไปมาในขณะที่ผู้ที่ไม่นินทาสามารถที่จะสงบคำสงบใจได้เนี่ยเดินเข้าสวรรค์ไปแบบชิวๆแต่เราต้องมาต่อสู้ว่าความว่าคดีล้างคดีให้หมดก่อนมันไม่คุ้มnah lalu tu mimbar kita hari ni kita cuba cek diri kita kata untung mana dengan mengupak kita duk mengupak ke orang tu banyak ustaz sedia 3 4 5 perkara besar sudahlah iaitu tak masuk syurga. Nabi kata orang mengupak tak masuk syurga. Kalau tak masuk syurga, apa untung kita duk mari semaya, duk taat kepada Allah Ta'ala, sutai mati pergi syurga tak boleh buka wik kita. Apa untungnya? Bos apa sana minta pada Allah Ta'ala nak klik ke dunia semula demi untuk nak bagi basuh saki baki daripada hutan-hutan kita bertai dengan orang tu. Bertai orang yang bukan bertai rupa bertai duit petih dah. Tapi bertai dengan sebab ngopak hak orang. นินทามันไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์นินทามันมีแต่สร้างโทษทั้งโทษดุนยาและโทษอาคิเราะห์นะครับวันนี้ก็อยากจะฝากพวกเรามาร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนชีวิตใหม่ร่วมกันหาตัวบุคคลที่เราเคยพาดพิงเขามาก่อนหน้านี้แล้วใครบ้างพี่น้องไม่ต้องอายนะครับที่จะไปเจอเขาแล้วก็ขอมาอาฟdemo kau minta maaf we hari tu kau mupak haremo sikit berham mupak banyakไว้แต่sikit แล้วเชื่อว่าคนที่เราไปขอมาอาฟนั้นเขายกให้แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราดื้อเราคือapaเราคิดว่าเราแน่ kita berasa kita debel tak kena minta maaf พี่น้องครับ jonglah jadi orang halah hari ni supaya kita dapat jadi orang benar di akhirat nanti. Janganlah kita jadi orang benar hari ini oleh kerana di akhirat esok kita akan jadi orang kalah. พี่น้องยอมเป็นคนแพ้ในวันนี้เพื่อจะได้เป็นผู้ชนะในวันอาคิเราะห์ดีกว่าเป็นผู้ชนะในวันนี้แล้วเป็นผู้แพ้ในวันอาคิเราะห์ Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kaum muslimin kalimah wala tamutunna illa wa antum muslimun kita dengar setiap hari Jumaat tok khatib mana naik ke tebah pun dia baca wala tamutunna illa wa antum muslimun dia sebut lagi belum pada tu ittaqullah haqqa tuqatih kamu takwalah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Apa kita nak takwa kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa lah mana?
Kalau hati kita duk cemar, duk suka mengupak kecek hak orang, lidah yang Allah Ta'ala beri kepada kita demi untuk kita berzikir kepada Allah Ta'ala, tapi kita duk berzikir hak orang, bagaimana kita nak mati dalam keadaan orang yang sesungguh sebenar-benar orang mukmin? Wala tamutunna illa wa antum muslimun tu nak boleh tak kita macam tu? Kalaulah kita nak kita saat itu Allah Ta'ala mematikan kita dalam keadaan benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, kita kena tarbiyah diri kita kena asuh diri kita kena menjinukkan hati kita dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya kita haqqa tuqatih, dan kita akan mati dalam keadaan benar-benar orang muslimin, iaitu tidak ada terlekat hutang daripada sahabat sehandai kita. Kita tak lekat hutang orang, hutang mengupak kita ada dah. InsyaAllah Ta'ala lepas pada khutbah hari ni, kita pakat-pakat pergi cari, kita mengupak hafiyah, minta maaf pada dia, dan dia maaf dengan kita. InsyaAllah Ta'ala kita akan duduk dalam suasana tamutunna wa antum muslimun. Kamu mati dan keadaan kamu semua saat itu orang yang muslim, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha dikkaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha. Allahumma ihfazna bil islami qa'ima wahfazna bil islami qa'ida واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا وحاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.